COVID-19 merupakan pandemik yang melanda seantero dunia. Ia memberi kesan yang besar terhadap keselamatan, kesihatan dan kemajuan ekonomi negara. Ekonomi dunia hampir lumpuh akibat penutupan sektor ekonomi dalam membendung pandemik ini. Namun kini, kita mesti biasakan kehidupan dengan norma baharu atau dalam erti kata lain, kita mesti teruskan rutin biasa namun dengan langkah pencegahan virus yang sentiasa diamalkan. Justru, penting untuk kita warga negara sentiasa mendapat maklumat atau informasi terkini berkaitan penularan virus ini. Di sinilah bermulanya peranan kerajaan dengan kerjasama agensi yang terlibat supaya sentiasa mengewaskini data dan menyebarkan berita terkini berkaitan COVID-19. Antara maklumat yang diberikan oleh kerajaan ialah jumlah kes harian, jumlah kematian, SOP semasa dan sebagainya. Perkara ini sangat penting dalam membantu masyarakat merangka tindakan dalam menjalani rutin seharian. Persoalannya, adakah maklumat COVID-19 ini merupakan barang awam yang boleh diakses oleh seluruh warga negara? Dan sejauh manakah keberkesanan maklumat yang diberikan dalam mencorak tindakan masyarakat dalam membendung gejala ini? Jadi, kajian soal selidik kami jalankan bagi mengetahui dan mengambil kira respon penduduk di Lembah Kelang, khususnya di daerah Hulu Selangor, berkaitan perspektif mereka tentang COVID-19, tentang maklumat COVID-19 sebagai barang awam. Soalan yang pertama, iaitu apakah saluran maklumat yang biasa digunakan oleh penduduk di daerah Hulu Selangor? Didapati seramai 36 orang responden di daerah Hulu Selangor atau 75% daripada 48 orang responden bersetuju bahawa mereka kerap mendapatkan maklumat tentang COVID-19 dari Majlis Keselamatan Negara (MKN) di saluran Facebook. Walaupun aplikasi WhatsApp mencatatkan peratus tertinggi iaitu 95.83%, namun Facebook masih mempunyai min sebanyak 1.75 yang menunjukkan majoriti responden adalah bersetuju bahawa Facebook merupakan saluran yang paling biasa digunakan. Seterusnya, didapati seramai 40 daripada 48 orang responden bersetuju bahawa Facebook merupakan saluran yang mempunyai capaian yang lebih mudah dan laju untuk pengguna memperolehi maklumat tentang COVID-19. Puratanya ialah 1.83 merupakan bukti bahawa pengguna di daerah Hulu Selangor sangat bersetuju dan cenderung untuk mendapatkan maklumat tentang COVID-19 di saluran Facebook. Walaupun majoriti bersetuju bahawa Facebook merupakan saluran yang mudah digunakan, seramai 46 daripada 48 orang responden di daerah Hulu Selangor bersetuju bahawa WhatsApp adalah saluran yang digunakan untuk menyampaikan maklumat terkini berkaitan COVID-19 dan memudahkan mereka untuk meninggalkan komen. Min bagi aplikasi WhatsApp dan Facebook masing-masing adalah 1.96 dan 1.75. Hal ini mungkin kerana pengguna biasanya akan membincangkan sesuatu isu itu bersama rakan-rakan atau keluarga mereka serta meninggalkan komen masing-masing dan komen tersebut akhirnya akan mendapat perhatian pihak agensi kerajaan. Pengguna di daerah Hulu Selangor juga bersetuju bahawa maklumat berkaitan COVID-19 di akaun Facebook milik MKN, KKM dan SKMM lebih mudah untuk dikongsikan kepada ahli keluarga yang lain dan juga rakan-rakan mereka. Min sebanyak 1.85 merupakan bukti bahawa Facebook merupakan saluran yang biasa digunakan dan mudah untuk pengguna mendapatkan maklumat terkini tentang COVID-19. Secara kesimpulannya, majoriti penduduk di daerah Hulu Selangor biasa menggunakan saluran Facebook berbanding saluran lain untuk mendapatkan maklumat tentang COVID-19. Sistem penyampaian yang baik adalah sangat penting dalam penyebaran sesuatu maklumat kepada masyarakat agar setiap golongan dan lapisan masyarakat dapat menikmati barang awam ini. Seperti yang kita tahu, kerajaan Malaysia telah menyediakan pelbagai jenis bentuk maklumat untuk disebarkan seperti maklumat dalam bentuk perkataan, video dan infografik. Namun, bentuk maklumat yang manakah yang lebih berkesan dan cenderung digunakan oleh masyarakat? Persoalan ini telah dirungkai melalui kajian ini.
Hasil dapatan kajian menunjukkan min bagi agensi kerajaan iaitu KKM sebanyak 1.46 membuktikan kebanyakan responden menjadikan KKM sebagai bahan utama rujukan dalam infografi. Manakala min maklumat yang disebarkan dalam bentuk video bagi agensi kerajaan yang sama iaitu KKM pula ialah 1.48. Ini juga membuktikan bahawa responden tetap menjadikan KKM sebagai rujukan utama walaupun dalam bentuk video. Dapat disimpulkan bahawa penggunaan infografik dan video adalah sangat berkesan dan sesuai digunakan sebagai medium untuk menyampaikan maklumat. Malah, ia juga merupakan bentuk maklumat yang lebih cenderung digunakan oleh masyarakat. Baiklah, persoalan yang ketiga seterusnya adalah bagaimanakah reaksi dan tindakan penduduk di Hulu Selangor terhadap maklumat palsu? Hasil daripada dapatan kajian ini dengan purata min sebanyak 1.91 bermakna 44 responden menerima berita palsu. Tetapi apa yang merisaukan adalah dengan purata min 1.6 iaitu 30 orang responden bersetuju tetap menyebarkannya walau mereka sedar berita tersebut adalah berita palsu. Berikutan itu, ada bukti persoalan lain di dalam soal selidik mendapati golongan mempunyai tahap pengajian sarjana, master, PhD cenderung untuk memeriksa berita palsu terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Dapat disimpulkan bahawa secara purata 1.6 iaitu 30 responden menerima maklumat palsu dan terus menyebarkannya, manakala 14 responden tidak menyebarkan dan membuat semakan terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Seterusnya, persoalan yang keempat adalah apakah kesan penyebaran maklumat COVID-19 oleh KKM, SKMM dan MKN terhadap gelagat penduduk di daerah Hulu Selangor. Hasil daripada kedapatan kajian ini dengan purata min 1.9 mendapati 47 responden merasakan bahawa maklumat pesakit COVID-19 yang diberikan oleh MKN, KKM dan SKMM adalah mencukupi untuk mereka sentiasa berwaspada. Kesannya, ada bukti lain di mana persoalan-persoalan pengamalan jarak sosial, kefahaman tentang maklumat pesakit COVID-19 oleh agensi-agensi terbabit, penggunaan aplikasi MySejahtera memperlihatkan seramai 47 responden iaitu purata min 1.9 menunjukkan mereka sangat kerap iaitu dalam mematuhi prosedur operasi standard SOP. Kesimpulannya, ketiga-tiga agensi utama ini penting dalam sentiasa menyalurkan maklumat dan merupakan barang awam kepada masyarakat. Secara keseluruhan daripada kajian yang kami jalankan, jelas terbukti bahawa maklumat COVID-19 dapat dikategorikan sebagai barang awam. Akses kepada maklumat berkaitan COVID-19 sememangnya percuma dan tiada had penggunaan dan semua orang dibenarkan mempunyai hak untuk mengakses data-data yang dikeluarkan. Medium atau aplikasi yang paling sesuai dalam penyebaran maklumat ini adalah Facebook. Hal ini kerana aplikasi ini adalah mesra pengguna, sesuai untuk semua lapisan masyarakat, kebolehan meninggalkan komen, berkongsi maklumat dan menonton siaran langsung atau live streaming. Menjadikan medium ini sering digunakan oleh penduduk untuk mengakses maklumat yang diberikan. Penduduk Hulu Selangor menunjukkan respon bahawa infografik dan video merupakan bentuk maklumat yang paling sesuai digunakan dalam menyampaikan barang awam ini. Benarlah bahawa maklumat COVID-19 ini dapat dikategorikan sebagai barang awam berdasarkan bukti-bukti yang telah dikemukakan. Terima kasih.